Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid cikgu hari ini? Cikgu harap semuanya dalam keadaan sihat dan masih bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita. Selamat datang ke kelas pengurusan diri bersama Cikgu Faiza. Baiklah, tajuk kita hari ini ialah 2.0 kemahiran mengurus rutin harian. Kita nak tengok bawah tajuk 2.2 kebersihan bilik tidur. Cuba tengok gambar ni. Cantik kan rumah ni? Kemas dan teratur saja. Boleh tunjukkan cikgu yang mana satu bilik tidur? Ya, betul. Bilik tidur adalah bilik untuk kita tidur dan semestinya bilik itu ada katil. Kebanyakan orang akan tidur di atas katil dan di bilik tidur jugalah tempat kita mensiapkan diri kita untuk memakai baju selepas mandi. Di bilik tidur biasanya ada katil dan juga almari. Objektif pembelajaran kita hari ini ialah pada akhir pembelajaran, cikgu nak murid-murid semua boleh menunjukkan cara membersihkan bilik tidur dengan menggunakan alatan yang sesuai. Jom kita tengok apa dia kriteria kejayaan kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid-murid hendaklah dapat menyatakan dua kepentingan membersihkan bilik tidur. Dan yang kedua, menyatakan dua alatan untuk membersihkan bilik tidur. Serta yang terakhir, dapat menunjukkan cara-cara membersihkan bilik tidur. Dah ada 3 kriteria kejayaan dekat situ. Baiklah murid-murid, adakah anda semua bersedia? Kita nak tengok apa dia kepentingan membersihkan bilik tidur. Okey, kenapa kita kena bersihkan bilik tidur ni? Itu kan cuma tempat tidur, bukannya ada orang nak masuk. Jadi kita tengok kenapa kita kena bersihkan bilik tidur. Yang pertama, supaya bilik tidur sentiasa bersih dan selesa. Bila bilik tidur bersih, kita boleh tidur dengan selesa, dapat bernafas dengan selesa, tak ada bau-bau yang tidak menyenangkan dan tak ada habuk yang boleh membuatkan kita batuk ataupun bersin. Yang kedua, tiada masalah kesihatan. Bila tiada habuk dan juga bilik berbau segar, sudah tentulah kita takkan diserang dengan pelbagai penyakit. Yang ketiga, kita dapat tidur dengan lena. Siapa tak nak tidur lena? Semua orang nak tidur dengan lena. Betul? Tapi kita perlulah memastikan bilik tidur kita sentiasa bersih. Yang keempat, melatih diri bertanggungjawab. Baiklah, sekarang ni kan tengah PKP. Semuanya kita berada di rumah, tak boleh berjalan ke mana-mana. Masa inilah kita nak belajar untuk menjadi seorang anak yang bertanggungjawab. Janganlah asyik suruh ibu yang kemaskan bilik tidur. Bangun pagi, bangun je dari katil tu, terus lipat selimut, tarik cadar tegang-tegang, susun bantal elok-elok, kibaskan katil tu. Kemudian barulah pergi mandi dan sarapan. Jadilah seorang anak yang bertanggungjawab. Nanti mesti emak dengan ayah pun sayang. Okeylah. Macam mana kita nak bersihkan bilik tidur? Okey, kita tengok apa alatan yang diperlukan untuk membersihkan bilik tidur. Alatan yang pertama adalah penyapu dan penyodok. Dua alatan ni mesti semua rumah ada kan? Tapi ingat, janganlah penyapu yang digunakan di luar rumah tu kita gunakan untuk bilik tidur. Kalau boleh, khaskan penyapu untuk bilik tidur. Sebab bilik tidur ni tak ada makanan-makanan basah. Kalau kita ambil penyapu yang di dapur ataupun yang di luar, nanti kotoran yang berada di dapur dan di luar ni akan melekat pula dalam bilik tidur. Okey, yang kedua adalah penyedut vacuum. Kalau masih ada habuk-habuk halus, penyedut vacuum inilah penyelamatnya.
Penyedut vacuum ni dia akan sedut semua habuk yang ada dalam bilik itu. Jadi bilik akan lebih bersih. Okay? Seterusnya kita perlukan mop. Lepas dah sapu habuk ataupun dah sedut habuk, kita mop lantai bilik supaya lebih berkilat dan bersinar, memancar-mancar macam tu. Okay? Seterusnya bakul sampah. Kalau tak ada bakul sampah, habislah sampah bertaburan dalam bilik. Jadi bakul sampah ni amatlah diperlukan, mesti ada dalam bilik untuk kita buang plastik-plastik, makeup ke, buang tisu dan macam-macam lagi lah sampah yang tidak diperlukan. Seterusnya pengelap habuk. Okeylah. Dalam bilik biasanya ada almari, ada laci ataupun meja kecil kan. Okey, pengelap habuk ni digunakan untuk mengelap habuk-habuk di atas permukaan tersebut. Habuk-habuk yang tidak dilap itulah yang akan membuatkan kita menjadi tidak sihat. Kita dah tengok alatan membersih, jom kita tengok apa yang kita nak bersihkan. Alright, cara kita nak bersihkan bilik tidur yang pertama, cuci kelengkapan katil, sarung bantal, sarung tilam, cadar. Okay, kalau boleh 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita tukar cadar baru dan juga sarung bantal baru. Janganlah pakai sampai bertahun-tahun sarung bantal dan cadar yang sama tanpa dicuci. Macam-macam bakteria akan melekat di atas tu nanti. Okay. Yang kedua, sapu lantai. Sapu lantai supaya lantai bersih daripada sampah dan juga habuk. Yang ketiga, lepas dah sapu lantai, kita mop lantai. Yang keempat, membersihkan debu dan habuk di atas perabot-perabot di dalam bilik. Yang kelima, jangan lupa buang sampah yang dah penuh dalam tong sampah. Janganlah biarkan sampah sampai melimpah ruah. Tak ada fungsilah tong sampah macam tu. Okey, ada 5 cara kita membersihkan bilik tidur. Okey, apa dia tugasan untuk minggu ini? Nak jadi anak yang bertanggungjawab kan? Tolong rakamkan sebuah video kamu sedang membersihkan bilik tidur dengan alatan yang cikgu sebutkan tadi. Penyapu, penyodok ataupun penyedut vacuum, gunakan mop, gunakan pengelap habuk dan bakul sampah. Lepas dah rakam video, jangan lupa hantar pada cikgu melalui WhatsApp personal. Okey, jumpa lagi. Bye.